Antara fokus dari Sabah, PITAS daerah ketujuh terlibat pembangunan dan pengurusan tanaman padi. Perinciannya bersama Rozilawati Asik. Teruskan Zila, silakan. Ya, Farhatul, pemilihan PITAS itu diumumkan Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan yang juga Menteri Pertanian Perikanan dan Industri Makanan. Projek di bawah Lembaga Padi dan Beras Sabah LPBS itu bermula tahun depan. Datuk Dr. Jeffrey mengumumkannya sempena sambutan Hari Sabah Peringkat Daerah PITAS di Kanibongan. Sementara itu, pengerusi LPBS, Datuk Madiem Layapan berkata, ketika ini Sabah hanya mampu mengeluarkan kira-kira 22.8% beras tempatan. Yang boleh menjana 166 metrik tan beras ya setahun. Dan apabila genap 5 years, kita boleh mencapai SSL 60%. So, apabila kita mencapai 60%, bermakna yang selebihnya itu yang kita import. So, ini yang kita namakan keterjaminan makanan. PITAS juga mempunyai keluasan tanah sawah dan juga padi bukit. Saya berterima kasih kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan kerana telah pun merestui bahawa PITAS dimasukkan ke Sidarai ke-7 untuk di bawah jagaan Lembaga Padi Beras Negeri Sabah. Kira-kira 3,000 hektar tanah di PITAS dikenal pasti berpotensi menyumbang kepada peningkatan beras tempatan di Sabah. Kefahaman rakyat negeri ini mengenai kepentingan meraihkan Hari Sabah semakin meningkat sejak diwartakan 5 Jun tahun lalu. Dan kita juga menjalankan program-program seperti forum, dan di dalam forum itu akan dibentangkan beberapa kertas sejarah. Selain PITAS, sambutan seumpama turut diraikan di Keningau, Beaufort, Tawau, Sandakan dengan acara kemuncak di Padang Merdeka Kota Kinabalu pada 31 Ogos. Sambutan Hari Sabah diraih bagi memupuk rasa cinta dan semangat patriotisme terhadap negara dan negeri serta meningkatkan kesedaran tentang sejarah dan identiti Sabah. Semua daerah di negeri ini bakal menerima geran khas tabung pendidikan negeri Sabah di PNS berjumlah RM10,000 bermula tahun depan. Geran itu khusus untuk memperkasa penglibatan ibu bapa dan komuniti swasta PIBKS. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Dr. Muhammad Arif berkata ia sebagai pengiktirafan kepada peranan PIBKS dalam menyokong pembangunan pendidikan negeri. Tahun hadapan kita akan buat peruntukan khas melalui tabung pendidikan negeri Sabah, PIBKS. 24 PPD semua, RM10,000. Beliau ditemui selepas merasmikan simposium kepimpinan YDP PIBG Sekolah 2025, anjuran PPD Papar dan PPD Beaufort di Membakut. Selain itu, kerajaan negeri turut mencadangkan pemberian insentif sekali beri berjumlah RM1,000 kepada pelajar pedalaman yang berjaya memperoleh 7A dalam SPM. Sementara itu, dalam majlis berasingan, Datuk Arifin menghadiri majlis tahlil dan doa untuk Allahyarhamah Zara Khairina Mahathir. Majlis diadakan di Dewan Seri Wawasan Kampung Pimpin Membakut malam tadi. Ia turut dihadiri lebih 300 penduduk, pimpinan dan jentera GRS. Kita juga mengambil satu sesi bersama dengan semua jawatan kuasa, ketua cawangan untuk mengadakan tahlil dan doa untuk arwah Zara Khairina. Mudah-mudahan Allah mencucuri rahmat ke atas beliau dan diberikan ketenangan, kesabaran kepada keluarga beliau. Malaysia terus memperkukuh peranan dalam agenda keselamatan teknologi sinaran di rantau ini dengan penganjuran persidangan dan bengkel perlindungan sinaran RPCW 2025. Timbalan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Muhammad Yusof Abdal berkata lebih 120 peserta terdiri daripada pengamal industri, pengubal dasar, ahli akademik dan profesional teknikal menyertai persidangan itu. Kita melihat kepada masa depan pembangunan teknologi ini dan untuk kebaikan dan manfaat rakyat serta negara kita. Kita memang berusaha untuk cuba memberikan sedikit pendedahan dan kefahaman kepada rakyat, terutamanya lah soal konsep of nuclear technology ini yang selalu disalah tafsirkan sebagai satu teknologi yang memudaratkan
masyarakat, rakyat. Beliau ditemui pemberita selepas merasmikan RPCW edisi ke-28 di Kota Kinabalu. Persidangan ini dianjurkan Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi melalui Agensi Nuklear Malaysia dengan kerjasama Persatuan Perlindungan Sinaran Malaysia MARPA dan Jabatan Tenaga Atom. Ia dijangka menjadi pemangkin kepada inovasi serta perkongsian kepakaran sekaligus mengukuhkan kedudukan Malaysia sebagai peneraju keselamatan sinaran di rantau ini. Presiden MARPA Teknologis Dr. Husaini Saleh berkata, persidangan ini menjadi medan penting untuk memperkukuh kefahaman awam mengenai keselamatan sinaran serta manfaat tenaga nuklear. Kita punya fokus ialah keselamatan dan perlindungan sinaran. Persidangan ini merupakan satu platform yang amat baiklah supaya kita boleh berinteraksi dan berkongsi pengalaman. Rata-rata para peserta menyambut baik persidangan ini yang memberi peluang menimba ilmu serta pendedahan terkini tentang perkembangan dan peraturan semasa sekaligus memperkayakan pengalaman para peserta. Sebab bagi saya perkara yang menjadi kekangan nombor satu tenaga nuklear di Malaysia adalah persepsi orang awam terhadap tenaga nuklear. Jadi dengan lebih ramai orang awam menghadiri program seperti ini, maka kita akan dapat memperbetulkan persepsi mereka dan juga seterusnya dapat menarik minat belia untuk menceburi bidang nuklear dan juga tenaga radioaktif ini di Malaysia. Perasaan sangat teruja untuk menimba ilmu dan pengalaman daripada semua practitioner di sini. Pada masa yang sama, sangat juga teruja sebab ini kali kedua conference ni saya join di negeri Sabah. Conference ni sangat mempunyai banyak perkembangan terkini berkaitan dengan perlindungan sinaran dan juga perkongsian dengan pihak regulator tentang undang-undang yang telah dikuatkuasakan. Program Jelajah Pendidikan Tinggi untuk Komuniti at Sabah terus mendapat sambutan menggalakkan terutama di kawasan luar bandar. Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Mustafa Sakmud berkata edisi ke-7 di Felda Umas Tawau memberi manfaat besar melalui perkongsian ilmu dan kepakaran Wakil Institut Pengajian Tinggi. Kolej komuniti ini ialah yang kita panggil pendidikan sepanjang hayat. Kita menawarkan kursus-kursus pendek kepada komuniti yang mudah. Contohnya pada hari ini kita perkenalkan bagaimana membuat keropok leko. Yang keduanya bagaimana membuat sabun. Lepas itu kita ajar mereka buat gubahan bunga. Dan juga bagaimana menyelenggara kenderaan dan juga yang lain-lain. Sebelum ini, program anjuran Kementerian Pengajian Tinggi melalui kolej komuniti ini turut diadakan di Kota Blud, Kota Kinabalu, Kudat, Kota Marudu, Sandakan dan Lahad Datu. Pelbagai kursus pendek ditawarkan, antaranya pembuatan sabun, gubahan bunga, keropok lekor, coklat, resin art serta solabot bagi menarik minat komuniti setempat. Jejak Masyarakat riuh bertemu Keningau FM memberi ruang kepada masyarakat untuk lebih dekat dengan agensi kerajaan sekaligus memahami peranan setiap agensi dalam menyampaikan maklumat dan perkhidmatan kepada rakyat. Pengerusi Perbadanan Pembangunan Bandar Sabah SUDC Datuk Jamawi Japar berkata dalam masa sama ia turut menjadi platform penting bagi komuniti untuk berkongsi aspirasi, keperluan dan pandangan demi kesejahteraan bersama. Satu program yang cukup berimpak tinggi dan saya ucap banyak terima kasihlah kepada Keningau FM kerana ada inisiatif untuk menganjurkan program ini. Program yang berlangsung di Dewan Datuk OKK Sanggau Jalang, Pekan Melalap di Tenem menghimpunkan ratusan pengunjung terdiri pelbagai lapisan masyarakat. Kita gembira sekali lah berbesar hati untuk dijemput sebagai pempamer pada hari ini yang mana kita boleh bersama-sama lah. Semua ada. Jadi ini kita punya penduduk pun banyak yang pergi membeli dan diorang pun senang hati. Saya pun senang hati. Jadi kalau ada lagi seperti ini lebih bagus lagi lah supaya orang kampung dapat macam jualan murah pun ada. Program dia kekansianku sama sambutan timang oke. Peladang pun ada, pertanyaan pun ada, semua ramah pun ada, sambutan itu mungkin monsoi. Sebab dia monsoi itu pasal masuk sambutan. Sambutan dah antara malam itulah.
pasal tertanam iriktimal. Masyarakat terutamanya generasi muda diingatkan agar berhati-hati ketika menggunakan media sosial. Adun Kuamut Datuk Mas Yong Bana menegaskan perbuatan mempercayai dan menyebarkan berita palsu boleh membawa kepada penjajahan teknologi dan berisiko menjejaskan perpaduan. Kalau kita tidak cukup berhati-hati menggunakan media sosial ini saya katakan merupakan satu bentuk penjajahan baru terutama di kalangan generasi muda kita yang begitu mesra dengan pihak media sosial. Jadi saranan saya kepada semua warga negara kena berhati-hati. Beliau berkata demikian kepada media dalam program Kembaran Merdeka Jalur Gemilang KMJG di Dataran Rakyat Tongot. KMJG di Tongot diisi dengan pemeriksaan kesihatan percuma, pameran agensi kerajaan dan swasta serta jualan rahmah madani. Baik, paparan itu mengakhiri perkongsian dari Sabah petang ini. Terus ikuti berita wilayah bersama Farhatul Aisyati untuk lebih banyak perkembangan semasa dalam negara. Malaysia Madani, rakyat disantuni. Baik, terima kasih.